Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam Wadah Panglima. Sebelum kita teruskan, mohon kerjasama kepada anda untuk like dan juga subscribe channel ini uh, untuk membolehkan kita terus bersama dalam topik-topik yang akan datang. Malam ini kita ingin menyentuh isu yang sama yang masih lagi hangat diperkatakan di Melaka, berkaitan dengan penukaran nama Bukit Saint Paul kepada Bukit Melaka yang telah dicadangkan oleh Perbadanan Muzium Melaka, yang menjadi bualan hangat. Malah ada pihak yang cuba membantah, mewujudkan petition dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat pertukaran nama tempat-tempat di dunia merupakan satu perkara biasa sebenarnya. Kita lihat kalau dulu kita biasa dengar Burma, sekarang nama Burma tidak lagi wujud kerana telah bertukar kepada Myanmar. Dan Sri Lanka juga nama lamanya adalah Ceylon. Tetapi setelah ditukar, masyarakat akhirnya dapat menerima. Itu adalah peringkat dunia. Tapi kalau kita lihat di peringkat negara kita sendiri, di Malaysia sendiri, Port Well telah pun ditukar nama kepada Kuala Sepetang, sebab umum mengetahui Port Well adalah nama yang diberikan oleh penjajah British. Jesselton, nama lama untuk Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah. Kita tengok dekat sini kita ada Jalan Geni, memang agak popular di Kuala Lumpur satu ketika dahulu, yang kini dikenali dengan nama Jalan Semarak. Kita ada Bukit Maxwell, Bukit Larut di Perak. Kita ada Teluk Anson yang kini dikenali sebagai Teluk Intan. Kita ada Jalan Treasure di Jalan Sultan Ismail. Dah tenggelam dah nama jalan ni. Jalan Duta juga, nama lama dia adalah Jalan Guillemard. Jadi memang negara kita, legasi penjajah ni sebenarnya telah pun bertukar secara perlahan-lahan mengikut keadaan sesuatu tempat. Benda ini adalah bukan satu yang pelik dan mengikut keperluan semasa. Dan itu sebab atas dasar masa yang telah cukup sesuai sebenarnya untuk kita menukar nama Bukit Saint Paul kepada Bukit Melaka. Bukanlah satu isu besar yang perlu kita bahaskan sehingga membabitkan pembabitan ahli-ahli politik dan sebagainya. Tak perlu sebenarnya. Dan benda ini bukanlah satu benda yang perlu kita ambil pusing sehingga kita boleh melupakan, sehingga menjejaskan ataupun ialah mengganggu urusan pentadbiran ataupun kerja seharian kita. Sebenarnya isu ini isu kecil yang mana tak perlu kita politikkan, tak perlu kita kaitkan dengan faktor keagamaan, tidak perlu kita berbesar-besarkan isu ini. Itu adalah poin pertama saya. Yang keduanya, isu pertukaran Bukit Saint Paul ini tiada kena-mengena dengan isu agama. Jangan kaitkan cadangan ini kononnya melibatkan agama yang mungkin akan mengganggu emosi penganut agama lain. Sebenarnya kalau kita lihat binaan yang ada di atas Bukit Saint Paul sekarang adalah runtuhan gereja Saint Paul, dan gereja itu tidak lagi digunakan. Lama sudah tidak digunakan. Even semenjak British mengambil alih Melaka bermula pada 1824, gereja itu telah tidak berfungsi sebagai gereja sebenarnya. British telah menjadikan binaan tersebut sebagai gudang menyimpan senjata, peluru-peluru dan sebagainya. Dan semenjak daripada itu tidak lagi digunakan untuk tujuan keagamaan. Jadi binaan yang ada di atas Bukit Saint Paul hanyalah runtuhan gereja, bukanlah sebuah gereja, hanya runtuhan gereja. Sebab kalau kita pergi, memang kesan binaan telah kesan bangunan itu memang runtuh
sepenuhnya bumbung gereja itu telah runtuh. Dan bukan isu ini tidak melibatkan isu keagamaan, malahan penukaran nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka tidak mengganggu apa saja binaan yang ada di atas bukit tersebut. Bukanlah bermakna kalau kita tukar nama kepada Bukit Melaka, kita perlu merobohkan runtuhan gereja tersebut ataupun apa-apa bangunan yang ada di atas Bukit Melaka. Itu tidak benar. Kita cuma menukar nama cat sesebuah bangunan, menukar cat daripada bangunan berwarna merah kepada warna biru contohnya. Penukaran cat tersebut hanyalah merupakan luaran dan tidak mengganggu bangunan tersebut. Samalah dengan isu bukit, kita cuma menukar nama sahaja, tidak mengganggu struktur-struktur, kesan-kesan sejarah, tinggalan-tinggalan sejarah, monumen-monumen yang ada di atas bukit tersebut. Itu jelas. Dan poin kita yang ketiga, poin saya yang ketiga pada hari ini adalah berkaitan dengan ulasan daripada setengah pihak bahawa Perzim mencadangkan penukaran nama ini tidak berasaskan fakta sejarah. Oh, sebenarnya itu silap. Kalau kita lihat catatan Eridia jelas mencatatkan dalam buku ini yang mana menulis dengan jelas mungkin boleh nampak apa yang dia tulis. Di atas itu dia tulis Permaisuri se Fortalezio Neste Monte. Itu telah diterjemahkan oleh Dr. Nasha daripada USM, memang pakar tentang transkrip, pakar tulisan-tulisan, menyatakan dengan jelas para meswara membina kota di bukit ini. Dan di bahagian ini adalah dengan jelas menyatakan Monte Bukit Melaka ataupun bermaksud puncak Bukit Melaka. Kalau tuan-tuan boleh lihat, Onde Permaisuri Redo Malayo Desen Baco Ano 1411 yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu sebagai tempat para meswara Raja Melayu berangkat pada tahun 1411. Jadi dalam catatan Eridia Description of Melaka, penulis daripada Portugis yang telah datang ke Melaka semasa era penaklukan Portugis di Melaka, dia telah melakarkan peta yang mana jelas tercatat Bukit Melaka. Jadi tidak ada isu nama Bukit Melaka tiada dalam catatan sejarah, tidak ada isu. Jadi anda tersilap sebenarnya, jelas tercatat. Mungkin dalam catatan-catatan kita, sebagaimana yang kita tahu, catatan-catatan kita banyak hilang ataupun tidak ditemui, kemungkinannya dibakar ataupun dirampas, diambil oleh Portugis, menyebabkan kita tiada catatan jelas. Tetapi rujukan-rujukan yang ada dicatatkan oleh Portugis sendiri menjelaskan, menyatakan bahawa bukit ini memang dikenali sebagai Bukit Melaka. Jadi full stop, jangan mainkan isu yang Bukit Melaka tidak ada dalam catatan sejarah. Dan satu lagi ingin saya bawakan di sini. Sebenarnya dalam catatan Eridia juga mencatatkan 4 bukit yang terdapat di Melaka ketika itu. Satunya adalah Bukit Melaka. Nombor 2 adalah Bukit Plato. Kalau tulisannya adalah Bukit Plato, Plato, yang mana kalau kita rujuk kepada nama tempatan adalah Bukit Piatu yang masih kekal sehingga kini. Yang ketiganya adalah Bukit Cina, dan nama Bukit Cina bukan nama moden tetapi telah wujud ketika zaman Portugis lagi, dan kita tidak
mengganggu ataupun kita tidak mencadangkan supaya nama Bukit Cina ditukar kepada nama lain, tidak. Dan yang keempatnya adalah Bukit Pipi. Di mana Bukit Pipi? Jadi anda boleh lihat dengan jelas di situ. Ini adalah Bukit Melaka, Bukit Piatu, Bukit Cina, dan satu lagi Bukit Pipi. Bukit Pipi ini adalah Bukit Senjuang, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita kenali sebagai Bukit St. John sekarang lah, St. John. Dan orang Melayu mungkin pada ketika dulu lebih gemar memanggilnya sebagai Senjuang, St. John, St. John, Senjuang. Saya ingin mencadangkan kepada Perbadanan Muzium Melaka, alang-alang tu bawalah sekali Bukit Senjuang ini. Tukarkan namanya kepada nama asal, kerana dalam catatan Eridia telah tertulis bukit tersebut nama asalnya adalah Bukit Pipi. Jadi alang-alang kita bawa Bukit Melaka dan kita cuba buat sekali menukar nama Bukit Pipi pula sekali. Itu antara topik kita pada malam ini. Mungkin kalau ada komen, silalah pandangan dan pendapat anda boleh tulis dalam ruangan komen. Dan juga kalau anda ingin melihat peta-peta ataupun lakaran Eridia dengan lebih jelas, boleh pergi ke FB saya, Nurman Muhammad Barwaldin. Tak perlu add friend, follow saja sebab friendly saya dah penuh. Saya juga ambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, ramai kawan-kawan yang memberi sokongan, menyokong isu ini, terutamanya kepada rakan-rakan daripada PK yang banyak memberi sokongan moral dan support habis-habisan memperjuangkan isu ini bersama kami. Terima kasih ahli-ahli PK, juga kepada Dr. Nasha yang juga sudi membantu menterjemahkan, juga kawan-kawan FB, kenalan-kenalan yang tidak sempat saya nyatakan namanya di sini. Terima kasih banyak-banyak. Juga tidak lupa juga kepada the interesting historical fact of Malaysia. Ini satu page di halaman Facebook yang mana adminnya merupakan sahabat baik saya, tetapi tidak diketengahkan namanya. Saya ucapkan terima kasih usaha kajian yang dijalankan oleh admin-admin dalam The Interesting Historical Fact of Malaysia banyak membantu sebenarnya. So terima kasih kepada sahabat-sahabat semua atas bantuan yang diberikan. Sama-sama kita berdoa supaya usaha ini, cadangan kita ini mendapat sokongan, insya-Allah dipermudahkan Allah kelak. Terima kasih kepada semua. Sebelum itu mohon untuk like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.